Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita teruskan bacaan hadis marfu'. Hadis ini tercatat dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minal kabairi, termasuk di dalam dosa-dosa besar ialah ay yashtima ar-rajulu walidayhi. Ay yashtima ar-rajulu walidayhi bermaksud seorang lelaki itu mencaci hamun ataupun memaki hamun kedua ibu bapanya. Yashtima ni wazan yadribu, daraba yadribu, syatama yashtimu. Selalu juga kita silap, kita yashtimu, daraba yadribu, syatama yashtimu. Dia memaki hamun kedua ibu bapanya. Faqalu, ada di kalangan sahabat bertanya, kaifa yashtimu, bagaimana seorang anak itu boleh mencaci hamun ibu bapanya. Pertanyaan ini timbul apabila seseorang itu dipanggil sebagai dia ada fitrah sawiyah, ataupun dia itu ada tabiat yang sejahtera. Ini seorang tu kalau perasaannya bersih, fitrahnya masih suci, dia mesti pelik macam mana seorang anak boleh memaki kedua ibu bapanya. Yang tukang tanya tu, dia mesti mempunyai fitrah yang salimah, fitrah semula jadi. Maknanya kalau orang tu dah jiwa dah kotor, dia anggap benda tu biasa je. Tapi kalau seorang itu mempunyai jiwa yang bersih, dia akan menganggap perbuatan itu mesti tak betul. Jadi itu kita kena mempertahankan fitrah yang bersih tu. Apa benda yang datang, kotor-kotoran, kuman-kuman, dosa dan sebagainya itu yang dalam bentuk sesuatu yang pelik dalam hidup ni, cepat-cepat kita punya fitrah dapat detect benda tu tak betul, benda tu salah. Dalam hadis ni gitulah. Para sahabat dia, adakah orang macam tu? Dia seorang yang boleh memaki hamun kedua ibu bapanya. Dia soal itu timbul automatik daripada jiwa yang bersih. Kalau jiwa yang kotor, benda tu dia anggap seperti biasa saja. Kemudian dijawab oleh Nabi SAW, yashtimur rajula fayashtum abuhu wa ummahu. Kemudian Rasulullah SAW menjawab bahawa memaki hamun daripada seorang lelaki itu kepada kedua ibu bapanya adalah bermaksud dia memaki hamun orang lain, maka orang itu akan memaki hamun bapa atau maknya sendiri. Di sini ada beberapa kaedah fiqh sebenarnya yang besar. Antaranya adalah dipanggil at-tasabbub fi syatmihi ta'ati binafsihi. Bermaksud seseorang itu bila dia buat sesuatu menjadi penyebab kepada satu yang lain, dia seolah-olah buat benda tu. Maksudnya walaupun dia tak direct memaki hamun ibunya, tetapi dia memaki hamun mak bapak orang lain, itu dia penyebab, sebagai sebab. Jadi seseorang yang buat sesuatu yang menjadi penyebab pada benda lain, seolah-olah dia buat benda tu. Nabi SAW menerangkan dalam hadis ni betapa seorang itu boleh memaki hamun ibunya sama ada mubasyarah. Mubasyarah ni apa? Direct. Ataupun ta'rid lisabbi wal ihana. Maksudnya dia sudah mendedahkan ibu bapanya untuk dihina, untuk dicaci maki,
dia juga adalah seperti dia mencaci maki ibu bapa sendiri. Sebab itu seorang anak dia perlu menjaga maruah ibu bapanya supaya tidak dicaci maki oleh orang lain. Kalau dia jadi penyebab kepada itu, seolah-olah dia tak ada direct maki hamun mak bapaknya, tetapi disebabkan perbuatannya, disebabkan perkataannya, disebabkan tulisannya, menyebabkan orang maki hamun mak bapaknya, seolah-olah dia seperti memaki hamun mak bapaknya secara direct. Sebab itu kita kena hati-hati dalam tutur bicara kita, tulisan kita, apa yang kita cakapkan, supaya nanti dia tidak memberikan keburukan, penghinaan kepada ibu dan ayah. Itu di antara perkara yang penting yang kita kena jaga adalah menjaga maruah itu. Dan hadis ni adalah asal ataupun punca kepada hukum fiqh, hukum kaedah fiqh dia panggil saddu zara'i'. Saddu zara'i' ni kakak dah belajar dah. Saddu zari'ah. Maksudnya dia tutup pintu awal daripada benda tu, hujungnya nanti akan menjadi sesuatu yang dosa atau sesuatu yang buruk. Dia tutup awal-awal. Maksudnya seorang itu dia tak boleh mak bapaknya itu nanti dihina, dia tutup awal-awal jangan hina orang lain. Hadzal hadis aslu fi saddi zari'ah. Hadis ini adalah sebagai satu punca dalil tentang saddu zari'ah. Dan juga di sini juga ulama usul fiqh mengatakan hadis ini walaupun pendek tapi dia mencetuskan kaedah haram wasilah. Wasilah tu maknanya cara. Kalau sekiranya haram ghayahnya, menghasilkan sesuatu yang hujungnya itu ataupun hasilnya adalah haram. Jadi cara tu pun dah haram. Apabila menghasilkan ghayahnya, tujuannya juga adalah yang haram. Dan sini juga ulama hadis kata di sini dibolehkan seorang anak murid itu sentiasa tanya, murajaah ataupun bolehlah bertanya kepada gurunya kalau ada benda-benda yang tak faham. Sebab itu para sahabat tanya, kaifa, bagaimana seorang itu boleh memaki hamun ibu bapanya sendiri. Itu hadis. Hadis yang kedua, hadis ini seperti tadi juga, ini Abdullah bin Amr bin Al-As pula mengatakan hadis mauquf, ya, hadis sampai kepada sahabat, minal kabair indallah, termasuk di dalam dosa-dosa besar, indallah. Apa maksud indallah? Di sisi Allah. Poin besar di sini adalah perkataan ulama bahas perkataan di sisi Allah. Sisi Allah ni maksudnya di sana ada li'anna nas qad yaraha hayyinan. Ada di kalangan manusia menganggap benda ni biasa, remeh. Tapi ditekankan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, indallah, di sisi Allah. Sebab kan dalam Quran kan ada kan, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kamu menyangka benda tu hayyinan, benda tu biasa, remeh. Wa huwa indallahi azim, sedangkan di sisi Allah adalah benda yang besar. Jadi hadis ini menggunakan perkataan indallah, di sisi Allah Ta'ala, supaya untuk menarik perhatian manusia bahawa dia sebenarnya bukan benda kecil, benda besar, benda serius. Indallah Ta'ala ay yastasibbar rajulu liwalidihi, iaitu apabila seseorang anak itu menjadi penyebab orang lain mencaci maki kedua-dua ibu bapanya. Jadi kita kena ingat, mencaci maki kedua ibu bapa bukan mesti direct, tapi mendedahkan ibu bapanya untuk dicaci maki, dihina, dipandang serong juga dikira sebagai dosa-dosa besar. Selalu kan kita jumpa kadang-kadang orang kata, macam mana? Alah, ayahnya rajin sembahyang tapi anaknya teruk. Itu contoh. Maknya tudung labuh tapi anak perempuannya tak pakai tudung. Itu biasa kita dengar benda-benda macam tu. Itu contoh betapa berlaku penerhakaan dalam keadaan tidak sedar
yang dilakukan oleh anak-anak kepada ibu bapanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melindungi kita dan menjaga maruah kita dan kedua ibu bapa kita daripada dicaci maki, dipandang hina oleh orang lain. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.